Hello, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, hari ini kita bertemu lagi di channel Bang Pit Channel. So, hari ini saya nak bawa satu benda di mana kita akan bersama-sama dengan Bang Seram, di mana Bang Seram akan menceritakan satu kisah seram yang ditulis oleh Tuan Amir Danau, di mana ini merupakan sebuah cerita ataupun sebuah kisah benar yang dilalui olehnya. And then diceritakan kembali, diolahkan kembali oleh Bang Seram. So, korang nak tahu cerita ni macam mana? Jom, sama-sama kita ikut cerita ni. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Bang Seram. Korang mesti tak pernah dengar nama aku kan? Tak apa. Aku memang tak perlu dikenali oleh ramai. Kehadiran aku kat sini adalah ingin menceritakan kepada korang sebuah kisah seram yang dialami sendiri oleh Tuan Amir Danau. Kisah dia ni kalau aku nak jadikan cerita memang panjang. Tapi tak apa. Aku akan ceritakan ke korang satu persatu. Korang hayati cerita ni. Let's go. Kisah ini bertajuk Pengalaman Seram yang Masih Terpahat di Kepala. Ni sajalah aku nak kongsi cerita dekat korang. Especially lagi sebab korang ni pemimpin keluarga. At least kalau korang dah baca kisah ni, kau tahu apa yang nak kena buat bila ada dalam kalangan keluarga korang ni yang terkena gangguan. Ya, gangguan. Bukan gangguan elektrik, bukan. Ini gangguan benda-benda halus. Pertama kali aku nak korang tahu rutin kehidupan aku memang malam je. Sebab aku merupakan ahli kongsi gelap, bernaung di bawah paduka ayahanda malam berjangka. So, kehidupan aku memang malam je lah. Kalau siang tu maknanya aku dah bertukar majlis. Mostly lepas maghrib, aku akan keluar, bekerja, lepak, sampai around jam 3 ke 4 pagi baru aku balik rumah. Walaupun kau nampak aku ni macam tak apa-apa, nampak macam keyboard warrior je, tapi sebenarnya untuk pengetahuan korang, sebelum ni setiap anggota badan aku ni memang aku pasang pendinding. Sebut je ilmu apa yang aku tak pasak kan. Tengok, sombong tak aku sebab. Korang tahu lah, aku ni ada anak kecil kat rumah. Aku pula jenis keluar lewat malam. Aku risau kalau aku balik bawa benda tak apa-apa. Sampai satu fasa ni jadi benda di luar jangka sikit. Nak dijadikan cerita
3 bulan lepas, aku balik daripada Bentong. Aku lalu jalan lama Bentong dan sambung ke jalan Gombak lama untuk tembus ke Gombak. Korang tahu jalan tu kan? Sorang-sorang ni, aku bawa kereta. Masa tengah drive dekat jalan lama Bentong tu, jam lebih kurang pukul 3 pagi. Di kawan-kawan ni pun boleh tahan perangai. Apa salah tak ajak lepak dekat Rusia terus? Masa drive tu, siapa pernah lalu jalan Bentong lama malam-malam? Orang tahulah sunyi dia macam mana. Gelap gelita. Jalan bengkang-bengkok bertemankan hutan yang tebal. Kabus masa tu, jangan cakap, memang semacam tebal. Aku turunkan tingkap. Aku bakar rokok Nusantara hijau. Aku bakar. Wah, sedap. Aku malas sebenarnya nak pasang radio ke apa ke kalau lalu jalan gelap-gelap macam ni. Gerak kot kalau tiba-tiba radio tu tukar sendiri ke, terkeluar bunyi suara pelik-pelik ke kan. Penangan banyak tengok si hantu ni. Kejap tu aku rasa macam aku terlanggar benda. Pergi mampus aku nak turun. Aku sambung bawa lori pengguna kereta, dan aku positifkan akal aku ni. 5 minit lepas tu kau tahu apa jadi? Tingkap belakang kereta aku tu macam kena libas dengan apa benda. Bam! Persepai pecah. Tiba-tiba tenganga tu. Agaknya benda yang aku nak langgar tadi tu mengamuk kot. Yelah, maybe aku langgar nak dia kan. Malas aku nak fikir. Aku speed dia kereta terus. Nasib aku baik, sebab memang dah nak sampai ke hentian genting Sempah. Dan masa tu mula dah ada lampu jalan. Jantung aku tak berhenti lagi dudam-dudam. Sampai je hentian, aku parking. Rehat bawah minit. Aku cek kereta aku. Korang tahu apa? Cermin kereta aku okey je. Cuma ada 2-3 tumpuk darah dekat belah cermin belakang. Untuk aku positifkan diri, aku anggap tadi tu mungkin halusinasi aku je kot yang berlebihan. Maybe penat sangat kot. Ni mungkin darah nyamuk ke apa ke sepanjang lalu hutan tadi lah. Memandangkan dalam poket aku tinggal balance RM3 je. Aku pilih untuk sambung drive, lalu jalan Gombak lama nak balik ke Subang Jaya. Tak lepas nak lalu tol. Tak cengok pula tinggal RM2 je. Lemau sikit lah nak harum jalan lama lagi. Jadi aku pun sambung drive. Rokok tinggal 3 batang. Aku terus naik ke genting, kiri masuk jalan Gombak lama. Okey, masuk jalan Gombak lama pukul 3 lebih je. Aku tak nampak satu habuk pun kenderaan yang lalu sana. Celaka betul. Dah kena aku hadap seorang-seorang lagi. Masa tu gelap. Gelap gelita bertemankan bunyi cengkerik hutan. Tenang. Time ni lagi power. Pengalaman ni memang aku takkan dapat aku lupakan. Masa aku tengah corner dekat jalan yang agak sempit, dekat jalan Gombak lama, aku break mengejut. Sebab masa tengah gelap gelita tu, hutan tebal tu, aku nampak ada kelibat orang berlari dekat depan kereta aku dan terus lompat ke gaung. Kepala bapak dia orang asli je.
Jam 3.40 pagi geng masa tu. Aku ni belum bodoh lagi lah nak berhenti selamatkan orang tu. Tapi aku hairan. Sebelah kiri aku bukit. Agak-agak orang tu datang dari mana? Masa tu mulut aku tak berhenti beristighfar. Mata aku masih tertumpu dekat tempat kereta orang tu terjun. Aku mula lajukan kereta. Cuma korang tahu lah, jalan lama Gombak ni jalan ni sempit. Corner je panjang. Terngiang-ngiang weh dalam kepala otak aku kelibat orang tu lari yang terjun jauh. Aku yakin tu orang sebab aku nampak kelibat jasad dia tu jelas walaupun dalam gelap malam. Lintas depan kereta kena cahaya lampu kereta. Jadi aku memang yakin jasad tu orang berlari. Cuma rambutnya sederhana, paras bahu. Tak pasti lelaki atau perempuan. Tutut. Ada miss call dari bini aku. Bapak ah, pagi ya bini aku bangun. Risaukan aku aja. Aku nak call balik, kredit tak ada. Aku buka WhatsApp, bini aku hantar satu voice note. Aku klik voice note tu. Bunyi batu. Lepas tu macam rosak-rosak je. Telefon bini aku rosak air. 2 voice note dia hantar. Disebabkan jalan Gombak ni bahaya untuk aku nak main phone, aku pun hantar WhatsApp pendek dekat bini aku. Mesej berbunyi, kejap yang, drive. Okay, bini aku balas, seketul je. Masa ni kepala otak aku dah terlupa dah kejap pasal seram. Bila bini aku WhatsApp, tenang kejap hati. Gila kau, siapa tak rindu bini? Walaupun perangai dia kadang-kadang macam singa, dia baik semua. Aku sambung fokus ke drive. Macam jauh pula aku rasa nak sampai. Masa ni sekali lagi aku tak pasti halusinasi ke apa. Korang tahu apa? Aku dengar orang batuk dekat tempat duduk belakang aku. Terkejut gila aku. Jantung aku dudam laju gila ni. Tumpah aku malas nak pandang dekat Sungai Tengah ni. Aku istighfar. Apa suruh yang aku ingat masa tu semua aku baca. Bulu roma tengku aku ni, kau jangan cakap lah, tegak. Aku rasa macam ada orang nak pegang tengku aku. Bismillahirrahmanirrahim. Ada macam suara bisik-bisik baca ni dekat tempat duduk belakang. Jelas nak mampus tu aku dengar. Aku speed terus kereta. Kejap tu kau tahu apa? Ada lori besar lalu sebelah aku. Terang gila lampu dia. Tiap horn lama. Aku pun balas 2 kali horn. Daripada seram tadi jadi kurang sikit lah. Tahu-tahu aku dah sampai Gombak lah. Perkampungan Batu 10 Gombak. Aku masih positif. Lepas tu aku anggap tadi semua tu halusinasi je. Yelah, aku letih sangat agaknya. Otak ni pun mungkin letih, fikir macam-macam. 30 aku drive, 30 benda. 30 minit aku drive daripada Gombak ke Subang Jaya. Sampai juga rumah. Allahu, letih amat. Aku bertenang jam 5 minit dekat luar rumah. Jam masa tu dalam 4:30 pagi. Aku isap rokok, matang sambil belai handphone. Aku buka WhatsApp tu. Bini aku lasin jam 4:30 pagi. Baru dia buka WhatsApp lah tu. Nasib baiklah aku tak kesorangan. Settle je rokok. Aku perempat puntung rokok tu kat rumah orang sebelah. Ini tu arah beda anak wah langsir.
Assalamualaikum. Aku bagi salam masuk dalam rumah. Tiap tanggal kasut, aku naik atas masuk bilik. Aku tengok bini aku tengah tidur. Malas aku nak kacau. Tu aku pun pergi bilas badan. Sambung solat Isyak. Habis je solat, masa tengah doa panjang tu, bini aku tegur aku. Lewat bang, balik hari ni. Aku sengih lah pandang bini aku. Aku habiskan doa, aku terus pergi peluk bini aku. Biasalah saya luar kawasan hari ni. Bini aku pun reply, sayang molek ke? Awas malam bang. Pukul 10 malam dah tidur. Badan lemau sikit macam tak sihat. Aku pun rasa badan bini aku panas macam tu. Kesian weh. Sekejap tu aku cakap lah bini aku pasal kes menyeramkan yang aku kena dekat aku tadi. Kebetulan bini aku jadi penyelamat sebab di sekolah aku. Ya, tadi masa drive jalan lama yang bentuk, macam ada benda tak best yang jadi dengan abang. Abang dah seram mampus. Nasib baik masa tu saya ambil sekolah abang. Tapi itulah, saya ada hantar voice note, tapi bunyi tak jelas, rosak. Abang dengar saya batuk je. Abang tahu apa bini aku reply, bila masa saya call abang, mana ada saya WhatsApp abang? Saya tidur awal lah semalam bang. Ini kan baru bangun. Baik. Habis tu siapa yang WhatsApp kau bang? Anak-anak lah tu ku main handphone saya. Tak pun sayang ni kau. Anak-anak tidur sebelum saya tidur lagi bang. Handphone sayang pun sayang dekat charge kat bawah tu. Lupa bawa naik. Abang tu yang meninggal. Masa tu kau rasa geng, jantung aku masa tu macam mana? Kau agak siapa yang miss call aku? Siapa yang balas WhatsApp aku? Siapa yang lasting 4:30 pagi tadi? Kau rasa? Aku pun boleh sengih-sengih masa tu. Malas lah aku nak layan bini aku. Sebab kadang-kadang dia punya gurau pun, kadang-kadang psycho boleh. Tu psycho juga aku nak layan. Aku tak ada mood nak layan dulu, aku nak rehat. Demi Allah, saya tak tipu abang lah. Masa tu, rasa macam nak berlubang jantung aku dengan bini aku cakap macam tu. Okey lah. Aku sambung tidur. Lepas tu kan, tahu apa jadi? Aku tanya balik ke isteri aku. Habis tu siapa yang WhatsApp abang? Benda tu terngiang-ngiang dalam kepala otak aku. Masa tu jauh pandangan aku. Tembus kening macam tak masuk akal. Ke bini aku ni dah pandai bohong, nak buat kelakar 24 jam. Sayang, borak serius ya. Jangan main-main. Bosan lah abang nak main buat kelakar macam ni. Abang tanya, saya jawab betul-betul je. Ya bang, tanya apa? Sayang ni memang baru bangun ke? Bila saya charge handphone dekat bawah tu, pukul berapa? Ni memang tanya serius-serius. Kalau main-main abang call ibu suruh ambil sekarang. Dah, kan saya dah cakap tadi, saya tidur pukul 10 lebih lah. Letih hari ni. Masa abang balik tu lah saya baru bangun. Tertinggal handphone dekat bawah. Malam tadi masa tengah charge. Tak larat lah nak pergi ambil dekat bawah. Anak-anak pun masa tu semua dah tidur. Tak tahu nak minta tolong siapa. Kenapa ya bang? Ada apa-apa saya buat salah ke? Saya tak tipu lah.
Jawab bini aku. Tak ada apa-apa. Sekarang ada benda yang tak best sikit lah. Aku maksudnya aku dah minta tenang semacam. Pedulikan lah. Halusinasi je semua tu. Pergi mati lah, malas aku nak fikir. Masalahnya je, tiap ada reply K, aku ingat bini aku ni migau ni. Biasalah, kadang-kadang bila terjadi kejap, kita reply apa-apa dia sambung tidur. Boleh jadi dia tak jadi. Boleh jadi masa tu dia tak ingat langsung tempat dia terjaga kan. Sejak malam tu, aku perasan banyak benda luar jangkaan jadi yang habis keluarga. Pagi tu anak aku ada tanya, "Bah, siapa makcik tua yang tidur dekat katil diorang pagi tadi? Pakai baju lusuh katanya. Muka tak perasan, tapi bongkok lah jalan." Pagi tu diorang nampak makcik tua tu tengah tidur. Tiba-tiba bangun muka tertunduk keluar daripada bilik terbongkok-bongkok. Sikit suara pun tak keluar. And then maybe disebabkan lampu masa tu sama-sama, masa ngantuk ni orang pun tak ambil pot lah. Masa anak aku tanya ni, bini aku tak dengar. Bini aku tengah mandi. Aku rasa nak sedarkan hati, aku anggap diorang ni tengah halusinasi lah. Mungkin mengigau ke apa kan. Aku jawab macam tu. Aku jawab macam ni. Oh, ibu kau tu mungkin tengah gelap kan. Tak perasan sangat. Dan hari yang sama, anak aku seorang lagi kata dia dengar orang perempuan menangis masa dia tengah tengok TV kat bawah. Bunyi menangis tu macam dekat tapi tak ada orang. Aku confident nak cakap tu mungkin suara jiran tu. Sebab apa-apa jiran buat mesti kita orang akan dengar kan. Anak aku tu buat muka pelik. Tapi disebabkan aku ni memang confident terus bunyi suara jiran, aku pun gelak kuat-kuat dan suruh dia bertenang, sambung tengok TV tu. Aku mula-mula terganggu juga fikiran aku. Lama sikit aku anggap semua tu kebetulan. Langsung aku tak terfikir ini semua berpunca daripada kes gangguan atas aku semalam sepanjang malam balik rumah. Moga Allah mudahkan semuanya. Malam kedua tu nak menjadikan cerita, aku kena hantar barang ke Rawang. Rutin biasa lah sebenarnya. Dah kerja aku waktu malam kan. Keluar awal je. Lepas isyak tu, aku ingat keluar awal ni aku senang lah nak balik awal. Cuma aku perasan kan, sejak aku keluar rumah, bulu roma tengkuk aku ni tegak sepanjang masuk kereta. Aku rasa macam ada orang perhati. Aku pun fikir, tapi anak dara jiran pun tengah menghati. Yelah, jiran aku ni kira betul beruntung lah. Dapat menjirankan lelaki smart pada ketua macam aku. Rambut panjang macam di dalam, mana dah dapat. Itu yang aku rasa dia orang tak lepaskan peluang untuk perhatian tu. Aku sedapkan hati lah. Masa aku time ni, bini aku ada dekat sebelah. Dia cakap kalau aku lebih-lebih lagi cerita pasal jiran ni nanti, dia cakap dia nak ajak aku pindah rumah esok juga. Okey, kita lupakan abang ni. Okey, dari dalam rumah sampai aku masuk kereta, memang tegak habis segala bulu roma aku. Nak demam agaknya aku ni. Badan pun sejuk-sejuk. Aku pun drive santai lah. Masa aku drive keluar dari top gate pakai remote gate automatic tu, ada satu lagi kejadian pelik. Kau tahu lah, aku ni memang jenis positif nak mampus. Aku anggap semua tu kebetulan ya. Kau tahu apa yang pelik tu? Aku tengok handphone aku hidup sendiri dan macam ada orang tengah pakai. Dia masuk ke galeri,
Dia gerak ke atas ke bawah. And dia stop dekat gambar aku melepak dengan member aku semalam masa dekat Bentong. Terus tak gerak-gerak. Dalam gambar tu ada gambar aku, Din, Razman dengan Husam. Aku ambil handphone tu. Aku off screen balik. Aku sambung drive ke Rawang. Tapi masa drive ke Rawang tu, dalam 20 minit perjalanan dari Subang Jaya ke Rawang, aku dapat satu WhatsApp sedih sikit. Bro, Razman dah tak ada bro. Baru 20 minit tadi dia accident. Rasa je tak percaya semalam baru kita lepak berempat. Wah, terkejut aku baca WhatsApp ni. Serius lah. Aku pun reply, betul ke Din? Accident langgar apa? Dia reply balik, tak pasti lah bro. Nak elak kereta badan dia terbabas ketang pokok. Badan jadi huruf L bro. Agaknya masa dia tengah laju tu, bila dia terpelanting dan badan dia tu libas ke pokok. Sumpah aku masih terkejut lagi bro. Allahu. Tak apa Din, kalau sempat nanti aku datang bro. Aku uruskan barang kejap je ni, hantar ke Rawang. Dah janji. Jenazah hantar ke sekarang mana nanti? Hospital Bentong bro. Aku terus tak balas, kejut. Terlupa kejap sekali gangguan. Razman dah meninggal. Aku macam tak percaya. Dalam 10 minit perjalanan, akhirnya aku sampai juga ke Rawang. Aku hantar barang, aku getih kejap dengan kawan dekat sana. Kecoh lah kejap cerita pasal Razman dah meninggal. Kau seorang je ke datang bro? Ya bro, seorang je. Kenapa? Tak ada apa lah. Jalan ke sini kan gelap. Risau kau mengantuk ke apa kan. Tengih aku dengar kawan ambil berat macam ni. Kalau hantu yang ambil berat macam ni, aku pun terharu. Ini kan pula kawan kan. Lepak punya lepak. Jam masa tu dah masuk pukul 2 pagi. Aku bersiap nak balik ke rumah. Sebelum tu, mungkin aku singgah dulu ke Danau Water. Tu daripada Rawang ni, aku potong ikut jalan Gang Pelumpang. Gelap still. Aku dapat mesej daripada bini aku. Abang balik pukul berapa? Balik cepat sikit ya. Saya rasa lain macam. Apa hal tiba-tiba bini aku mesej ni? Tak tidur lagi ke dah pukul 2 ni? Aku pun reply, saya okey ke? Kenapa tu sayang? Bini aku pun reply, entah. Saya tak sedar hati. Tadi ada nombor tak kenal call saya 4-5 kali juga lah. Saya angkat lah. Orang tu macam nangis-nangis. Lelaki. Suara dia esak-esak. Dia cakap dia sakit. Dia minta tolong. Saya terus lah tanya siapa dia. Puk terus putus. Lah, apa kejadah pula minta tolong dekat saya? Pukul berapa dia call saya? Baru je ni bang. Sekejap saya hantar nombor dia dekat abang. Aku pun tak sedar hati lah. Siapa pula pagi-pagi nak minta tolong bagai? Okey, bini aku dah bagi nombor orang yang dok call dia tu. Aku pun try tekan nombor yang call bini aku tu. Aku nak tahu juga siapa jantan yang pakai trik lama murah ni. Lepas aku type, aku klik call dia. Kau dah tahu keluar nama apa? Razman Bentong. Masa tu terkejut gila aku. Razman bukan ke tadi dia kata dah meninggal? Pukul 10 lebih tadi. Korang rasa siapa?
Masa tu menggigil kejap bila aku tengok nombor Azman yang call bini aku ni. Aku try call nombor Azman tu, tak dapat. Hampir 7 kali juga aku try call, tak dapat. Aku terus call dia. Aku nak confirmkan pasal Azman. Call sekali tak berangkat. Call kali kedua baru dia dekat. Aku tanya dia, "Bro, aku update pasal Azman. Tadi baru bawa balik arwah ke rumah, bro. Lepas bincang dengan family dia tadi. Lepas subuh nanti start proses ke bumi." "Okey, baik bro." Bro, nak tanya sikit lah. Handphone Azman siapa pegang lah? Handphone Azman, last masa aku sampai dekat tempat kejadian pun, handphone Azman hancur kejai bro. Kena lenyek dengan kereta yang lalu-lalang dekat jalan tu. Masa tu memang polis cari handphone dia, nak kenal pasti siapa orang last yang Azman kontak untuk pengesahan mayat dia. Handphone tu memang tak nyala langsung ke? Screen berkecai bro. Memang dah tak rupa handphone, hancur. Kenapa bro? Masa tu aku mula menelamun jauh. Aku resah semacam, apa benda yang tengah jadi sebenarnya ni Sejak aku balik daripada ikut jalan lama bentung hari tu, semua jadi serba tak kena. Masa ni aku tiba-tiba teringat pasal handphone aku yang nyala dan bergerak sendiri sebelum Azman meninggal tu. Handphone tu betul-betul berhenti dekat gambar aku berempat last masa kita orang lepak kat bentung. Sumpah, masa tu memang tak tahu otak ni nak melayang ke mana. Tak ada apa lah bro. Saja tanya, pun ingat family dia yang pegang handphone dia kan. Okey, tak apa lah bro. Sempat nanti aku sampai, aku settlekan apa yang patut dulu. Dan aku letak call. Lama aku pandang muka bini aku masa tu. Bini aku masa ni dah start lain macam lah muka dia. Dia pun pandang aku. Hati aku masa tu cakap, jangan cakap lah. Memang betul-betul tak best. Ini ada benda tak kena ni. "Ibu! Tolong ibu! Tolong!" Tiba-tiba pula anak aku menjerit daripada dalam rumah. Part ni aku terus memang meremang gila babi bulu roma aku. Aku terus tarik tangan bini aku tarik masuk rumah. Aku lari naik atas, masuk bilik anak aku. Kau tahu apa aku nampak? Masa tu aku nampak semua anak aku tengah tidur lena. Allahu. Bini aku masa ni dah start menitik-nitik air mata lah. Dia peluk aku perempuan. Wah, siapa yang jerit tadi? Saya takut lah bang. Aku masa tu diam. Aku tak tahu orang jawab apa. Sumpah jantung aku masa ni dah laju gila. Budak. Aku dah risau bini aku pula tiba-tiba jadi tak tentu arah. Sebab bini aku ni kalau tak tentu arah dia jadi takut. Bila dia takut sangat, dia akan jadi tak tentu arah. Tak nak aku pilih untuk bagi jawapan selamat. Tak ada apa lah sayang. Anak kita meninggal tu. Awak tahu lah budak-budak ni dah penat main. Lepas tu terus tidur tak mandi. Meninggal lah jawabnya. Abang, tapi tadi dengar dalam rumah kita kan suara tu. Abang tak pasti sama ada maybe rumah jiran ataupun anak kita yang meninggal. Dah. Tak ada apa lah, jom tidur. Masa ni bini aku tak habis-habis lah air mata dia. Aku tahu kondisi dia macam tak stabil lah masa tu sebab takut sangat. Aku pun takut pun. Nak buat macam mana?
Aku seorang jantan dewasa. Soalan pun tu nak langgar. Kalau betul ni semua memang hantu, aku nak lawan dia pakai apa man? Pakai Facebook? Kepala bandar dia. Hantu mana pakai Facebook? So aku pun baringkan bini aku. Aku tenangkan dia kejap. Lepas tu aku pun masuk toilet mandi. Aku bersihkan badan kejap. Jantung aku masih tu belum stabil ni. Kepala aku masih tak henti-henti fikir macam-macam. Terutama sekali masa pasal nombor Razman call handphone bini aku tu. Tu bini aku halusinasi je lah. Mustahil. Kau bayangkanlah sepanjang mandi tu aku nak tutup mata pun aku tak berani. Pergi mampus lah shampoo masuk mata ke, air masuk mata ke, mati. Aku tak boleh. Asalkan mata aku tak nak pejam lama. Sebab apa? Asal aku pejam, aku rasa macam ada benda nak dekat dengan aku. Pelbahanar dia. Okey, aku dah selesai mandi. Aku siap-siap buka baju tidur. Aku tengok bini aku tengah selimut penuh, termenung panjang. Air mata masih lagi meleleh. Malas aku nak layan sangat perempuan ya. Tapi jangan sampai kena sampul dah. Memang harus pick up terus. Jangan main gila time-time macam ni nak kena rasuk. Aku nak lari mana nanti gila. So aku pun baring sebelah bini aku. Aku peluk dia belakang. 10 minit lepas tu aku tengok bini aku dah lena. Masa tengah baring seseorang ni, ada satu lagi benda pula jadi. Yang celaka korang tahu apa benda. Aku tak sempat nak tidur dah jadi lagi benda-benda. Masa tu tiba-tiba ada orang ketuk pintu bilik aku. Perlahan dia ketuk lah. Weh, gila betul lah. Aku tengok bawah pintu tu. Aku nampak ada bayang kaki. Aku biarkan dulu. Sekali lagi bunyi ketuk perlahan. Kali ni aku beranikan diri aku untuk bangun. Aku tengok jam dekat dinding, masa tu dah pukul 4 pagi. Dalam hati memang macam-macam suruh dah aku baca. Apa yang tak kena ni? Aku buka perlahan dari pintu. Aku mengintai sikit dari pintu yang terbuka kecil. Rupanya anak perempuan aku yang ketuk berdiri terjegat di depan pintu pandangku. Reno, kenapa tak sleep? Anak aku pandang ke muka aku, satu suara pun tak keluar. Reno, okey tak ni? Tak boleh tidur ke? Terjaga. Aku baru buka pintu luas-luas, anak aku dah toleh ke belakang dan berjalan balik masuk bilik dia. Tanpa satu suara. Aku tak lagi nak jawab soalan aku. Di jalan tegak masuk bilik dia, tutup pintu. Kau rasa? Tapi sungguh masa ni aku tak fikir apa-apa sangat. Yelah, anak pun. Aku pun pergi ke bilik anak aku. Aku buka pintu. Kau rasa anak perempuan aku tengah buat apa agak-agak? Masa tu aku buka pintu bilik dia. Kecil rasa tu. Aku tengok katil dia kosong. Aku rasa ke toilet agak. Aku pun buka besar sikit nak perhatian dia tengok betul ke dia kat toilet. Aku masukkan kepala dekat celah-celah buka minta tu. Bukaan pintu tu aku mengintai. Kau tahu apa? Masa tu anak perempuan aku tengah berdiri atas meja belajar dia tu. Berdiri dan pandang tepat dekat muka aku. Senyum tak, cakap pun tak. Terpajak segala bulu-roma dekat badan aku ni. Aku cuba positifkan otak ni. Aku masuk, aku pegang tangan dia. Kenapa ni Neno? Kenapa pukul 4 pagi? Sekarang ni pukul 4 pagi tau tak? Berdiri atas meja bagai yang... Aku dukung dia bawa turun ke lantai. Tiba-tiba anak aku ketawa macam ada orang buat kelakar dengan dia. Lepas tu dia jalan ke katil terus tidur.
Sah ni kau. Confirm mimpi jadi Spiderman ni bikin suspek dengan anak. Hilang takut aku tadi. Dah terlupa lah pasal serang. Aku gosok sikit kepala dia. Lepas tu aku cium pada dia. Membesar dengan baik sayangku. Sempat aku menolong seorang-seorang. Aku selimutkan anak aku. Aku terus bangun pergi ke bilik aku balik. Keluar je dari bilik, aku nampak bini aku tergesa-gesa lari turun ke bawah. Dia turun tangga macam jantan ni. Sekali 3-4 anak tangga dia dah langkah macam tu tak ikut step. Ni apa hal pula bini aku ni? Dah kena sampuk betul-betul ke macam mana? Haus sangat nak pergi ambil air. Tadi penyempat nak tegur aku. Aku masa tu ikut bini aku ikut turun bawah. Untuk pengetahuan kau, masa aku turun ni, aku ikut bini aku. Sampailah 4 bini aku berhala ke ruang tamu. Maknanya bini aku masuk ke kanan, lepas turun tangga. Aku ada dekat belakang dalam 7 ke 8 anak tangga masa tu. Lagi aku jadi pelik. Aku terjadah ada pergi ruang tamu. Dah lah tak buka satu lampu pun. Sampai jam dekat bawah, aku pun berhala ke ruang tamu. Sayang ni kau ke? Aku main cakap masa ni. Dalam keadaan tangan masa tu tengah meraba nak buka lampu. Lampu dah terbuka. Ngam-ngam handphone dalam seluar aku vibrate. Siapa yang kenal aku memang tahu sangat aku jarang buka handphone. Kiranya aku jarang on aku punya call. Memang vibrate je. Ada satu miss call dan satu WhatsApp. Aku malas check handphone dulu. Aku nak pergi panggil bini aku je. Aku tengok pintu kebahagiaan belakang rumah tempat jemur kain ni terbuka. Bini aku tak ada dekat ruang tamu. Mana pula bini aku ni? Alahai. Dia ni berlari ke macam mana? Pagi-pagi pukul 4 nak jemur kain ke? Ni bosan nak bini kaki buat kaki kelakar ni. Yang kelakar yang boleh terus keluar rumah tu berlaku rajin. Aku pun capai handphone. Ada orang call sekali lagi handphone ni. Aku angkat. Abang ni mana bang? Abang keluar rumah ke? Tak beritahu sayang pun abang keluar. Suara bini aku dalam telefon. Masa ni aku terdiam je. Aku cuba jam suara tu. Lepas lama sikit baru aku jawab. Mana sayang? Kau tahu bini aku jawab apa? Saya ni kat bilik lah. Tadi kan tidur. Mana pula saya nak pergi pagi-pagi buta ni bang? Abang tiba-tiba saya bangun tengok abang tak ada. Kau rasa masa tu apa perasaan aku? Aku masa tu dekat ruang tamu sampai cakap dengan bini aku dalam phone. Masa tu mata aku fokus pandang pintu belakang rumah yang terbuka. Jantung aku macam nak tercabut. Yang turun macam jantan tadi siapa tu? Siapa yang buka pintu belakang rumah? Gila. Continue. Bang Seram akan sambung dengan cerita ni di episod nombor 2. Kita jumpa nanti. Jangan lupa subscribe to my channel.